Oops. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, selamat bertemu kita di kelas maya. Okey, ini darjah 6. Untuk darjah 6 semua, hari ini kita akan belajar pelajaran tauhid. Okey, untuk tahun ini semua kitab baru, macam awak juga dapat yang tahun lepas. Awak merupakan batch pertama kitab-kitab baru. Saya pun dapat kitab baru lah ni. Kalau lepas saya ajar benda yang sangat berbeza, yang tak sama dengan kitab yang tahun ni. Okey, jadi permulaannya untuk biasanya awal tahun ni saya akan terangkan dulu kita apa dalam tajuk-tajuk yang ada dalam kitab pelajaran kitab tauhid ni. Okey, kita boleh lihat Okey, ni tauhid darjah 6. Ni tauhid darjah 6. Kemudian kita tengok tajuk. Kita kena belajar dulu apa tajuk-tajuk utama. Ada berapa tajuk yang nak kena ingat untuk awak belajar. Mana dia? Jauhnya. Okey, terlihat isi kandungan. Okey, dalam tajuk pertama, untuk pelajaran tauhid, kita akan belajar pelajaran 1 uluhiyah. Okey, kemudian pelajaran kedua aqaidul iman. Lepas tu kita belajar beriman pada Nabi dan Rasul. Kemudian pelajaran yang seterusnya ni, pelajaran keempat beriman kepada kitab. Pelajaran 5 beriman kepada malaikat. Okey, pelajaran yang keenam beriman kepada hari kiamat. Pelajaran 7 beriman pada qada qadar. Pelajaran 8 asy-syafa'ah. Okey, ada 8 tajuk untuk awak belajar dalam masa tempoh setahun pelajaran darjah 6. Agak mudah sikit. Saya lihat macam mudah sikit lah daripada pelajaran darjah 4 dengan darjah 5. Cuma mudah-mudah pun kena ambil berat juga. Okey, itu untuk pengenalan dah. Ni sangat berbeza dengan kitab yang tahun lepas saya ajar. Ni juga untuk tahun pertama lah ni saya ajar ni. Cuma ni dulu, ni pelajaran ni dulu saya belajar benda yang sama. Ni nama kitabnya Risalah Tauhid. Sama. Cuma yang ni dah cantik, dah berwarna-warni. Okey, sekarang boleh kita masuk pelajaran yang pertama, iaitu Al-Uluhiyah. Kita belajar sikit di hari ni. Untuk pengertian sahaja kita tengok. Okey. Lihat pelajaran pertama, Al-Uluhiyah. Apa benda uluhiyah ni? Macam pernah dengar ke tak pernah dengar uluhiyah? Ni tauhid ni mata pelajaran wajib lulus untuk awak SDEA nanti. Okey. Uluhiyah, kita lihat kat sini ada pengertian dia je. Lihat kat sini ada dijelaskan ada 4. Okey, kita lihat, kita fokus dulu pada pertama. Dari segi bahasa, nombor 1 ni. Uluhiyah bermaksud ketuhanan. Bila kita sebut uluhiyah, perbincangannya mengenai ketuhanan. Bukan kenabian, bukan cerita makhluk, tapi kita belajar uluhiyah ialah ketuhanan, Tuhan kita. Okey, ini dari segi bahasa. Jadi kena ingat ni soalan yang biasa keluar dalam peperiksaan, iaitu pengertian-pengertian ni. Jadi kena ingat pengertian dari segi bahasa, pengistilah-istilah. Ni semua kena ingat. Yang pertama lagi, saya ulang baik semula. Uluhiyah dari segi bahasa bermaksud ketuhanan. Tuhan lah, cerita pasal Allah SWT. Okey, dari segi syarak pula. Kalau lihat kat sini, maksud uluhiyah iaitu maha kaya Allah daripada tiap-tiap yang lain dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya semata-mata. Apa maknanya ni? Kita lihat satu tu, baris yang pertama. Maha kaya Allah daripada tiap-tiap yang lain. Bermaksud Allah Ta'ala tu, dia maha kaya. Tak ada lagi yang boleh menandingi kekuasaan dia, kekayaan dia. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua, kita lihat baris kedua ni. Dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya semata-mata. Siapa ni yang berkehendak kepadanya? Makhluk lah. Kita ni makhluk. Makhluk bukan setakat manusia saja. Makhluk-makhluk yang lain. Jin ke, haiwan ke. Itu semua berkehendak kepadanya semata-mata. Bila sebut makhluk, kita berkehendak kepada maksudnya berkehendak kepada Allah. Maksudnya Allah tu tidak berkehendak berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya semata-mata. Itu maksud yang kedua. Ada 2 maksud kat situ nak saya terangkan baik semula. Saya ulang baik semula pada syarak. Ada 2 poin kat situ. 1, maha kaya Allah daripada yang lain. Maknanya Allah Ta'ala lah yang maha kaya, tiada kekuasaan yang boleh ataupun yang boleh menandingi
kekuasaannya atau kekayaannya. Maha kaya, kaya segala-galanya. Bila sebut kaya ni bukan duit aja. Dari segi Allah Ta'ala ni kaya segala-galanya. Allah lah yang maha kaya. Okey, kemudian kita pula makhluk berkehendak tiap-tiap yang lain. Tiap-tiap yang lain ini bermaksud makhluk. Okey, kita lah makhluk kan? Kita memang berkehendak kepadanya semata-mata. Okey. Jadi ulang balik semula. Kita atas balik semula tadi. Ni dua poin ni, iaitu pengertian dari segi bahasa, dari segi istilah, daripada syarak selalu keluar periksa dan memang kita kena fahamkan daripada kat situ. Iaitu yang pertama, saya ulang balik semula, uluhiyah dari segi bahasa, ketuhanan. Satu perkataan je. Dia tak banyak. Bahasa ni tak banyak, satu je. Okay. Yang kedua, ni penerangan dari segi syarak pula. Allah Ta'ala tu maha kaya daripada tiap-tiap yang lain. Kemudian berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Okay, sekarang ni kita masuk nombor 3. Okay. Makna uluhiyah yang masyhur. Yang masyhur, yang terkenal. Yang selalu orang faham, yang senang faham. Keadaan Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maka sudah pasti Allah maha kaya daripada semua makhluk dan semua makhluk berkehendak kepadanya. Yang tadi saya cakap lah tadi tu. Pada pengertian syarak tadi. Dia diulang balik. Itulah yang pengertian uluhiyah yang masyhur. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang kita kena sembah dengan sebenar-benarnya. Tu poin dekat situ. Kalau ditanya apa makna uluhiyah yang masyhur, iaitu keadaan Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu sahaja. Kena apa namanya? Faham ni saya cakap ni, nanti kalau ada soalan nanti, jawab. Jadi kena faham yang tadi saya cakap uluhiyah segi bahasa ketuhanan. Daripada segi syarak, Allah Ta'ala tu maha kaya daripada tiap-tiap yang lain dan tiap-tiap yang lain berkehendak kepadanya. Okey, ada dua poin dekat pada syarak. Manakala uluhiyah, makna uluhiyah yang masyhur bermaksud keadaan Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala tu maha kaya dan semua makhluk semua berkehendak kepadanya. Maknanya kita sembah Allah Ta'ala lah. Okey, itu. Dan kesimpulannya, kita lihat kat situ ada kesimpulannya. Makna kalimah la ilaha illallah itu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, menjelaskan sifat ketuhanan. Bila kita belajar tadi apa makna uluhiyah tu kan, ketuhanan tu, inilah. Bila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi, dialah yang kita kena sembah. Kita ni berkehendak kepada dia. Itu maksud uluhiyah. Okey, fahamkan maksud yang ni saya terangkan tadi ni? Uluhiyah, ketuhanan. Pegang satu tu. Itu dari segi bahasa. Yang kedua, syarak, Allah Ta'ala maha kaya daripada tiap yang lain. Yang lain berkehendak kepadanya. Itu bahasa mudahnya. Uluhiyah yang makna uluhiyah yang masyhur pula, Allah lah yang kita kena sembah dengan sebenar-benarnya. Dan kesimpulannya yang kita kena tahu kat sini, perkataan la ilaha illallah itu, itulah yang menjelaskan sifat ketuhanan. Okey, saya harap awak faham ni. Ni belajar tentang tauhid. Tauhid ni cerita pasal ketuhanan. Okey, sekarang kita masuk yang kedua sikit sahaja. Okey, bahagian uluhiyah. Lihat kat sini. Uluhiyah, kita tengok kat situ, bahagian uluhiyah terkandung dalam kalimah tauhid terbahagi kepada dua bahagian. Satu, yang disebut betul-betul lah. Ni kena hafal ya. Dua bahagian ni. Iaitu yang pertama, istighna'ullah an kulli ma siwah. Istighna'ullah an kulli ma siwah. Maksud dia, maha kaya Allah. Istighna'ullah. Maha kaya Allah. An kulli. Daripada tiap-tiap yang lain. Ma siwah yang tidak, maksudnya yang tidak berkehendak kepada yang lain. Istighna'ullah an kulli ma siwah. Okey, ni kenapa ni? Ulang ni. Okey, yang kedua, iftiqaru ilaih kullu ma siwah. Iftiqaru ilaih kullu ma siwah. Okey, apa maksudnya? Berkehendak kepadanya. Iftiqar, berkehendak kepadanya. Kepadanya siapa? Kepadanya Allah. Kullu ma siwah, tiap-tiap yang lain. Maksudnya tiap-tiap yang lain ni kita tadi, makhluk tadi ni, berkehendak kepada Allah. Okay, jadi ini bahagian uluhiyah. Jadi kena ingat, tadi pengertian, yang ini ialah bahagian.
Kena ingat bahagiannya dua saja ni. Istighna Allah an kulli ma siwa. Dan yang kedua iftiqarun ilaih kullu ma siwa. Kena hafaz. Hafal. Ni mesti soalan keluar peksa punya ni. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, segala makna aqaidul iman yang terkandung dalam makna kalimah suci la ilaha illallah, kerana maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Terdapat dua bahagian uluhiyah di dalamnya. Okey. Ni bahagian uluhiyah ni samalah yang kat atas ni. Kita penerangkan yang kat atas ni, iaitu istighna Allah an kulli ma siwa, mewajibkan baginya 11 sifat, kemudian yang iftiqarun ilaih kullu ma siwah, dia mewajibkan baginya 9 sifat. Okey. Jadi oleh itu kalimah la ilaha illallah menepati kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Okey, baik. Ni saya nak ulang balik semula dua benda yang saya ajar hari ini, iaitu pengertian uluhiyah dari segi bahasa, daripada segi syarak, dan kalimah yang makna uluhiyah yang masyhur. Okey. Poin ni kena faham kat situ. Kemudian bahagian yang ini kena hafal. Bahagian uluhiyah ni kena ingat. Kalau di soal terus boleh jawab. Tak sabar rasanya nak masuk kelas je, nak menyoal-nyoal. Belajar macam gini saya tak ada soal awak ni. Okey, jadi kena ingat bahagian uluhiyah tadi ada dua. Istighna Allah an kulli ma siwah dengan iftiqarun ilaih kullu ma siwah. Okey, baik. Saya harap faham untuk hari ini punya pelajaran. Nanti saya akan send latihan untuk awak buat, untuk jawab soalan. Kemudian awak buat dalam dalam kertas A4 lah. Buat cantik-cantik. Buat kemas-kemas. Darjah 6. Tulisan saya nak pastikan tulisannya saya boleh baca. Tulisannya saya boleh baca. Jangan darjah 6 nanti tulisannya saya tak boleh baca. Kemudian nanti hantar jawapan yang awak dah tulis tu pada saya PM je. PM personal jangan masuk dalam grup. Nanti saya susah nak semak. Okey, jadi itu saja pelajaran untuk hari ini. Harap faham. Kita belajar tauhid, kita belajar tauhid minggu depan. Kita sambung pelajaran yang lain pula. Satu hari saya akan ajar cuma satu mata pelajaran saja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.